Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, setiap hari satu muka surat. Alhamdulillah, kita hari ini telah sampai ke muka surat yang ke-304. 304. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang terakhir daripada surah Kahfi. Daripada surah Kahfi. Jadi kita ada pada hari ini ialah daripada ayat yang ke-98 sehingga ayat yang ke-110. 98 sehingga ayat 110 daripada surah Kahfi. Jadi insya-Allah kepada semua sahabat-sahabat semua dapat membuka mushaf insya-Allah, dan juga jangan lupa insya-Allah untuk memberi feedback suara dan juga gambar, takut tak terang jadi insya-Allah kalau boleh tulis situ alhamdulillah maknanya alhamdulillah tu okeylah kan gambar dan suara tu terang, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi insya-Allah hari ini kita berada di akhir surah Kahfi ni. Jadi kita ingat bila kita sampai ke akhir surah Kahfi ni, kita ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata sesiapa yang menghafal ataupun yang menghafal 10 ayat yang terakhir daripada surah Kahfi ni ataupun 10 ayat yang awal daripada surah Kahfi, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Dajjal. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan tengok insya-Allah apakah erti. Jadi fokus kita ialah bila kita baca setiap muka surat ni ialah kita nak tengok secara ringkas saja. Kita tak pergi kepada detail, kita tak pergi kepada tafsir-tafsir yang lebih detail, tafsir Ibnu Katsir ke tafsir Al-Alusi, tafsir Jalalain, tafsir apa lagi Qurtubi dan juga lain-lain. Kerana tafsir-tafsir itu sangat-sangat mendalam. Saya petik sebahagian daripada tafsir-tafsir tersebut InsyaAllah rujukan saya seperti biasalah InsyaAllah sahabat-sahabat semua boleh tengok di dalam description yang saya tulis. Rujukan utama ialah yang pertama sekali ialah sahabat-sahabat semua boleh tengok, iaitu daripada tafsir tafsir Jalalain, dan yang kedua ialah daripada tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh Tontawi Mufti Mesir. Jadi daripada itu dia kumpulkan banyak, daripada tafsir Ibnu Katsir pun ada, daripada Qurtubi pun ada, dan juga daripada tafsir Al-Alusi pun ada. Jadi saya petik-petik yang terbaik lah, yang mampu kita buat dalam masa lebih kurang 30 minit pada setiap muka surat. Jadi insya-Allah kita mulakan hari ini dengan ayat yang ke-98 daripada surah Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم. Ayat yang saya baca tadi, ayat 98, menyambung cerita penghujung sebenarnya daripada cerita kisah Zulkarnain. Jadi kita baca pada muka surat yang sebelum ni, muka surat 303 tentang kisah Zulkarnain. Mereka bertanya, kamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain, siapa Zulkarnain? Jadi kita telah bacakan bahawa Zulkarnain ni, dia Allah Ta'ala telah berikan sababa kepada dia. Dia berikan sababa. Jadi yang masyhurnya, pendapat yang kuat mengatakan bahawa Zulkarnain ni salah seorang daripada orang soleh, dan dia bukan seorang Nabi. Tapi ada yang mengatakan dia adalah Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Dan kemudian yang keduanya, nama dia Zulkarnain kerana dikatakan, yang pertama kerana dia memakai topi yang ada dua, seolah-olah macam ada dua tanduk macam tu tanduk. Zulkarnain tu yang mempunyai dua tanduk. Tapi ada yang katakan bahawa Zulkarnain tu maksudnya ialah yang menguasai dua tempat naik, iaitu timur dan juga barat. Jadi sebab tu nama dia Zulkarnain, iaitu yang mempunyai dua tanduk, iaitu artinya ialah barat dan juga timur. Itu satu pendapat. Yang ketiga, dia ni daripada mana? Ada yang kata bahawa dia ni adalah daripada Yaman. Kerana biasanya ni setengah-setengah pendapat ulama bukan tak ada dalam Quran Jadi setengah ulama kata kerana orang-orang di Yaman menggunakan Zu ni ialah nama kepada raja-raja mereka. Seperti Zunuwas, Zulkarnain dan sebagainya.
Yang keempatnya, dia ni bukan Iskandar Zulkarnain, Iskandar Alexander the Great, itu bukan. Kerana Alexander the Great tu daripada Greek tu adalah anak murid kepada Socrates, yang mana dia tu adalah penyembah berhala dan tak ada kaitan dengan Zulkarnain ni. Bila Zulkarnain ni, ada yang kata dia ni adalah selepas daripada Nabi Musa, ada yang kata sebelum itu, wallahu a'lam bisawab, Allah Ta'ala. Jadi itu semua adalah pandangan-pandangan saja yang disebutkan oleh ahli-ahli tafsir. Jadi kita tengok pada penghujung ni, dia telah Allah Ta'ala berikan kepadanya sababa. Sababa ni itulah mana sebab lah kan, sebab. Ada yang kata maksud sebab situlah jalan, iaitu dia boleh berjalan ke sana, pergi ke sana, pergi ke utara, ke timur dan barat. Ada yang kata maksud sebab tu adalah maksudnya Allah Ta'ala telah berikan dia sebab-sebab kekuasaan, menyebabkan dia tu boleh berkuasa, iaitu dengan memberikan kekuatan, keilmuan, kemenangan dan juga macam-macam lagi lah kan, untuk menyebarkan agama. Masya Allah, dia ni adalah seorang daripada orang yang menyebarkan Islam di mana-mana saya dia pergi. Jadi sekarang ni sampai kepada hujung ayat 98 ni, iaitu kita telah berakhir sebelum daripada ni, iaitu dia telah membantu satu masyarakat yang berada di ketika dia pergi ke utara dunia ni, iaitu wallahu a'lam di mana kawasannya. Ada yang kata di Georgia, ada yang kata di Armenia, ada yang kata wallahu a'lam bisawab, kita tak tahu kan. Tapi dia telah membantu orang tersebut, kaum tersebut, bangsa tersebut untuk menahan diri daripada kemarahan satu kumpulan apa, makhluk apa ni, iaitu yang dipanggil sebagai Ya'juj dan juga Ma'juj. Jadi oleh kerana mereka ni mengganggu tempat tersebut, jadi mereka, orang tempat tu telah minta kepada Zulkarnain untuk tolong mereka. Jadi akhirnya Firaun Zulkarnain telah membantu mereka ni untuk membina tembok yang besar. Dan sampailah cerita ke sini, Allah SWT ceritakan kepada kita di sini kisahnya, iaitu qala haza rahmatum mir rabbi. Berkatalah Zulkarnain di sini, haza ni sini ertinya adalah iaitu tembok tu, tembok yang dibina, dinding yang dibina di antara dua gunung tu, ini cuma adalah merupakan rahmat daripada Tuhanku. Tengok kan, dia maknanya sentiasa merelekkan apa saja yang berlaku, apa saja yang dia buat, apa kemampuan dia tak katakan bahawa ini adalah kehebatan aku dan sebagainya, tapi tetap dia katakan bahawa ini adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada Tuhanku. Nak cerita, maknanya dia ni sentiasa berdakwah kepada semua tempat dia pergi. Apa yang dia buat, dia akan kata ini bukan kehebatan dia, ini bukan kebijaksanaan dia, tetapi ini adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, dia sebutkan sini bahawa jangan, ianya adalah tidak kekal, ianya adalah tidak kekal. Jadi dia kata sini apa, dia kata ialah fa iza jaa wa'du rabbi, apabila telah datang janji daripada Tuhanku, ja'alahu, dia akan menjadi, iaitu Allah Ta'ala akan menjadikan dinding ini dakka. Dakka tu maknanya hancur. Jadi Allah Ta'ala akan jadikan dinding ini dakka, hancur. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala dah benarkan Ya'juj dan Ma'juj tu nak keluar, maka Allah Ta'ala akan benarkan dia keluar. Jadi akhirnya wa kana wa'du rabbi haqqan, dia kata dan adalah janji Tuhanku adalah benar. Maknanya sebagaimana kiamat, Allah Ta'ala janjikan akan berlaku kiamat, Allah Ta'ala akan janji gini-gini, semua apa benda yang Allah Ta'ala janjikan adalah benar. Jadi begitulah juga dengan apa ni, dengan tembok tersebut, dengan dinding tersebut yang dibina oleh, walaupun kuat macam mana pun manusia, tetapi itu adalah dengan izin Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala dah tiba masanya, maka akan hancur juga. Kemudian seterusnya dalam ayat 99 dia kata sini, wa tarakna ba'dahum yawma izin yamuju fi ba'din, dan kami tinggalkan setengah daripada mereka, ba'dahum yawma izin, pada hari tersebut, yamuju fi ba'din, yamuju fi ba'din. Apa maksud sini wa tarakna ba'dahum ni? Maksud sini, maksud ayat ni ialah apabila tiba masanya, yauma izin, pada hari itu ni, apabila tibanya hari itu tu hari apa? Jadi ulama-ulama terbahagi kepada dua pandangan. Ada yang pertama mengatakan bahawa itu hari apabila telah terbukanya, apabila Ya'juj dan Ma'juj ni dah boleh panjat dah tembok tu, ataupun boleh tebuk dah tu kan. Jadi pada masa itu dia kata yauma izin yamuju fi ba'din, maka dia akan bergeluman, bercampur aduk, kerana dikatakan bahawa ini satu pendapat yang pertama kan. Pendapat pertama yang maksud yauma izin ialah pada hari runtuhnya tembok tu. Jadi pada masa tu akan keluarlah Ya'juj Ma'juj tu, dan sangat-sangat ramai mereka ni, seolah-olah ada setengah pendapat kata, setengah ulama tafsir kata seperti air laut yang memukul pantai, sangat-sangat ramai kan.
Itu satu pendapat lah. Sebab tu dia kata yamuju fi ba'din, mereka ni bercampur, bergeloman, bertindan-tindan maknanya kan, tersangat ramai. Tu satu pendapat kata kan. Tapi satu pendapat lagi kata maksud yauma izin sini ialah hari kiamat. Hari kiamat, iaitu Allah SWT kata pada hari kiamat nanti manusia semua akan bertindang-tindang, ramai-ramai semua, wa nufikha fis suri, dan lalu ditiupkan pada masa itu sur, iaitu malaikat meniupkan tu, malaikat Israfil meniupkan, fa jama'nahum jama'a, dan kemudian kami akan kumpulkan kamu semua. Jadi daripada ayat 99 ni ialah apa yang dapat kita faham. Yang pertama sekali ialah ada setengah ulama kata, ulama tafsir kata, hari tersebut akan datang, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, hari di mana jatuhnya, runtuhnya tembok tu. Yang kedua ialah hari kiamat maksudnya. Yauma izin tu maksudnya ialah hari kiamat sini Jadi kedua-dua tu insya-Allah terpulanglah kita nak tu yang mana boleh insya-Allah tak ada masalah, sebab itu adalah pandangan-pandangan yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir. Kemudian wa aradna jahannam, Allah Subhanahu taala sebut sini, kemudian ayat 100 wa aradna jahannam, Allah Taala kata dan kami bentangkan jahannam, neraka jahannam, yauma izin. Ni hari kiamat. Hari kiamat yang sebut sini sekarang ni hari kiamat, yauma izin. Jadi Allah Ta'ala kata dia akan bentangkan, dia akan bawakan, tunjukkan yauma izin lil kafirina arda, dengan sebenar-benar tunjuk kepada orang-orang kafir. Pada hari kiamat Allah Ta'ala akan tunjukkan apa? Tunjukkan tu neraka jahannam tu semasa di mahsyar lagi. Jadi dalam satu hadis diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahawa malaikat-malaikat akan datang membawa neraka jahannam itu, tunjukkan depan orang kafir tu. Mereka nampak pada masa tu semua akan takut lah kan. Jadi sangat-sangat hebat pada masa tu, kerana dia mempunyai, dia kata ditarik dia ada 7,000 tali, 7,000 penarik, tali yang menariknya tu, dan pada setiap satu tali itu, setiap penarik itu ada 70,000 malaikat yang menariknya. Nak cerita sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat lah kan. Jadi manusia pada masa itu sangat-sangat takut Allah SWT sebut sini. Jadi Allah Ta'ala kata wa aradna jahannama yawma izil lil kafirina arda allazina kanat a'yunuhum fi rita'in an zikri. Allah Ta'ala sebut sifat dia. Kenapa Allah Ta'ala mereka ni kafir? Bagaimana sifat-sifat orang kafir ni? Allah Ta'ala sebut sini, iaitu allazina kanat, orang-orang yang mana adalah a'yunuhum. A'yunuhum maknanya mata. Jadi kalau dalam Quran bila sebut a'yun maknanya mata, kalau uyun maknanya mata air. Dia sama je, jamak dia asalnya satu perkataan, ainun. Ainun tu makna mata, ain juga maknanya mata air. Tapi kalau jamak, kalau plural, dia akan jadi, kalau air mata dia akan jadi disebutkan uyun. Tapi kalau mata manusia ni disebut a'yun. Itu perbezaan sikit lah kan dalam Quran. Itu keindahan dalam Quran lah kan. Jadi Allah SWT sebut sini, iaitu orang-orang kafir ni di mana mata mereka fi rita' an zikri. Ni cerita pasal dunia ni. Kenapa mereka ni kafir? Jadi kafir ni atas dunia atas dunia. Jadi mereka ni Allah Ta'ala kata atas dunia ni mereka ni tak nampak an zikri, untuk mengingati aku. Kita cerita apa-apa untuk mengingati Allah SWT, mereka tak nampak, seolah mata tu ada penutup kan. Kemudian Allah Ta'ala kata wa kanu la yastati'una sam'a, dan kemudian mereka tak mampu pula tu untuk mendengar. Tak dengar, bukan mereka tak dengar, mereka bukan tuli, tapi sebenarnya mereka tak dengar. Kalau kita cerita, kalau kita bahasa Melayu lah kan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita cerita apa-apa yang kebaikan, cerita yang betul, cerita tentang Tuhan, cerita tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang agama, tak dengar apa-apa. Dia dengar kalau muzik dia masuklah. Kalau muzik dia akan lekat situ, akan ingat, boleh hafal. Kalau ni boleh hafal, kalau ni boleh hafal. Tapi kalau ayat Quran, kalau cerita tentang Islam, cerita benda, panas nak dengar, susah nak dengar kan. Itu maknanya ialah bahayakan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan bagaimana orang kafir itu. Kemudian seterusnya ayat yang ke-102, Allah SWT sebut sini, afa hasibal lazina kafaru an yattakhizu ibadi min duni awliya. Allah Ta'ala kata, apakah orang kafir itu menyangka bahawa mereka ni boleh mengambil hamba-hambaku selain daripada aku sebagai awliya, sebagai penolong? Maknanya Allah Ta'ala sini kata ni dapat tolong ke? Adakah mereka ni kalau apa-apa yang selain daripada aku, Allah Ta'ala kata dapat tolong ke daripada azab Allah Ta'ala ni pada hari kiamat, pada hari bila-bila pun? Ada boleh ke? Adakah mereka sangka macam tu? Jadi orang kafir ni Allah Ta'ala sebut sifat mereka macam tu kan. Mereka menyangka ni bahawa orang kafir ni menyangka bahawa mereka ambil selain daripada Allah Ta'ala, padahal selain daripada Allah itu adalah hamba-Ku, semua tu adalah makhluk-Ku.
Mereka tiba-tiba mereka ambil, tak kira lah patung ke, tak kira hawa nafsu ke, tak kira apa kan yang berlaku dalam dunia pada hari ini. Jadi Allah Ta'ala kata sini, orang kafir itulah perangai mereka, sebab itulah mereka jadi kafir, mengambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai penolong. Jadi kalau kita orang Islam berperangai macam tu juga, maka adalah makna perangai kafir telah kita ambil pada dia. Jadi benda ni boleh berlaku iaitu walaupun kadang-kadang kita tak kafir, tapi kita kadang-kadang ambil perangai orang kafir tu menjadi perangai kita. Jadi Allah Ta'ala kata, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami sediakan untuk orang kafir itu neraka jahannam sebagai nuzula. Nuzula tu tempat turun, makna tempat tinggal, makna tempat berada, tempat duduk, tempat stay. Gitu kan. Itu nuzula. Kalau kata manzil, kita panggil manzil tu ialah rumah. Rumah tu sebab apa? Kerana mana-mana pergi pun kita akan nak balik ke situ juga. Itu sebab tu dia panggil manzil. Nazala, nazal tu makna turun. Turun tu makna kita akan turun situ seolah macam satu tempat yang rendah, tempat tinggi, maknanya air akan turun ke situ. Jadi kita panggil nuzula. Jadi maknanya Allah SWT kata orang kafir ni itulah tempat pergi dia, tempat duduk dia, tempat berada dia, di situlah Allah Ta'ala kami sediakan. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kemudian beritahulah kepada mereka, wahai Muhammad, kul hal nunabbi'ukum. Allah Ta'ala kata, beritahu kepada mereka, nak tak kami ceritakan kepada kamu, bil akhsarin a'mala, orang yang mana akhsar, amalan dia akhsar, maknanya dia bukan tidak beramal, dia beramal ni kan, tetapi akhsar maknanya dia paling rugi, dia buat amalan tapi tak dapat apa. Macam orang bisnes, kalau bisnes rugi, buat apa bisnes jadi begitulah juga orang yang buat amal tapi rugi, penat tapi rugi, tak dapat apa pun. Nak tak aku cerita macam tu? Nak tak kami ceritakan? Ni Allah Ta'ala sebutkan ni. Jadi siapa dia? Allah Ta'ala kata, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang mana dhalla sini bukan sesat, tapi dhalla ni makna sia-sia, makna sia-sia saja. Dhalla sa'yuhum, usaha mereka. Usaha tu makna usaha bersungguh-sungguh lah, penat lah. Tengok kan, habis masa, habis tenaga. Kita tengok kan, orang-orang kadang-kadang tu dia bisnes lah, penat kesana kemari, ya Allah kan, masa kita tengok kan, tidur pun sikit, hebat lah kan, kerja bagus tu kan, tapi sa'yuhum tu apa? Dhalla fil hayatid dunya, dia hilang, tak dapat apa-apa. Dia usaha benar-benar atas dunia ni tapi bukan dapat apa-apa. Kenapa? Yang pertama tidak beriman lah kan, of course kan. Maka tidak beriman, semua benda tak dapat apa-apa kan. Mungkin dia dapatlah sedikit, Allah Ta'ala beri kepada dia kalau dia baik dia, di atas dunia ni. Kalau dia baik, maka Allah Ta'ala berilah sedikit kepada dia, tetapi di akhirat langsung tidak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak beriman, dia syirik, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada rukun iman semua tu, maka tak ada apa-apa untuk dia. Jadi Allah Ta'ala kata dhalla. Inilah Allah Ta'ala kata yang rugi ni, orang yang bekerja tapi dia rugi, iaitu orang-orang yang mana sa'yuhum dhalla, usaha-usaha mereka yang mereka buat tu, penat-penat mereka tu, semua tu sia-sia fil hayati dunia, dalam hidup dunia. Kemudian wahum, itu dalam dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka ni pula rasa mereka rasa bahawa mereka ini buat baik. Dia kata sun'a tu maknanya ialah amalan, perbuatan, tindakan. Yuhsinu, mereka rasa baik. Tengokkan bahayanya kita ni, kalau maknanya kita ni buat satu benda, kita saja rasa baik, sedangkan benda tu tak baik. Jadi ingat maknanya kebaikan ini bukan kerana orang like banyak, kerana bukanlah kerana kita ni masyhur, dia ni baik-baik, tapi sedangkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala zero. Jadi ingat bahawa kita ni ialah yang penting kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan manusia. Dua-dua of course lah penting, tapi dengan Allah itu yang lebih penting lagi. Yang penting ialah kita ni ialah yuhsinuna sun'a. Janganlah hanya menyangka saja, menyangka amalan tu baik. Sebab apa? Sebab orang puji, sebab semua dapat anugerah, sebab apa semua, tapi di sisi Allah SWT tak ada apa-apa. Dhalla. Jadi ingat insya-Allah kita nak, kita ni amalan kita di atas dunia ni adalah amalan yang bukannya dhalla, tapi dikira, bukannya sia-sia macam tu saja kan, bukan angin. Bukan di delete kalau delete dalam komputer kan, delete macam tu saja, tak, tapi ada kan, tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala kata ulaikal ladzina kafaru, mereka itulah orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir, bi ayati rabbihim, tak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan mereka. Kemudian waliqaihi, dan juga tak yakin dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak yakin dengan akhirat lah. Kita katakan tak yakin kepada dosa dan pahala.
Tu fahabitat a'maluhum, kerana mereka tak yakin, mereka tak percaya dengan dosa dan pahala, so fahabitat a'maluhum, perbuatan mereka tu langsung tak ada apa-apa, habitat, gugur. Gugurlah amalan-amalan mereka tu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan Allah Ta'ala kata, kami fala nuqim maknanya lah kami tak ambil kira langsung pun, tak ada dalam timbangan. Fala nuqim makna tak ada dalam perkiraan langsung. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah, pada hari kiamat langsung tak ada kira-kira. Dalam kita tengok zero, tengok macam orang kena scammer lah sekarang kan, duit ada juta-juta dalam bank, tengok hilang, kosong. Sebab apa? Dia ambil oleh orang kan. Macam mana, contoh kan. Jadi begitulah atas dunia ni, dia kata dia buat banyak, tiba-tiba pergi ke akhirat tengok zero, tak ada apa-apa. Jadi Allah SWT kata fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, pada hari kiamat langsung Allah Ta'ala tak ambil kira, tak ada dalam timbangan langsung pun, kosong. Zalika jazauhum, Allah Ta'ala kata sebab tu zalika jazauhum, zalika jaza, itulah dia balasan dia. Zalika jazauhum jahannam, itulah dia balasan dia. Allah Ta'ala kata jahannam, neraka jahannam, maknanya sesuailah untuk mereka ni neraka jahannam. Zalika jazauhum jahannam bima kafaru. Tengok, sentiasalah Allah Ta'ala sebut sini, biasa ada ni Allah Ta'ala sebut kenapa mereka ni masuk neraka, kerana bima kafaru, kerana kekufuran mereka, kerana mereka tak percaya sangat, dah tak percaya sangat kepada syurga, tak percaya sangat kepada adanya neraka, tak percaya sangat adanya dosa pahala. Sekarang dapat apa, tengok ada, dah awak nak apa lagi, tak payah nak lah, sebab apa, dah tak percaya. Jadi Allah Ta'ala kata situ, tengok kan, zalika jazauhum jahannam, dah masuklah neraka jahannam, untuk mereka lah balasan mereka jahannam, bima kafaru, dengan sebab mereka tu kufur. Kemudian wattakhazu ayati wa rusuli huzwa, Allah Ta'ala cerita lagi perangai mereka ni, dahlah mereka ni tak beriman, dahlah mereka tak percaya, tapi mereka ittakhazu, mengambil ayat-ayatku, ayat-ayat Allah SWT, tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, dan juga rasul aku, iaitu rasul aku. Kalau zaman Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad dah. Jadi kalau kita sekarang, kalau kita cerita Muhammad, kalau cerita Allah, kalau cerita Islam, cerita apa kan, orang tahu. Bahkan bukan sekadar mereka ni huzwa ni makna memperolok-olokkan. Tengok kan apa yang berlaku. Sebagai contoh lah kita katakan, orang yang tak percaya, orang tak beriman ni, tengok kan, dia lukis kartun lagi, dia memainkan Nabi kita SAW. Jadi Alhamdulillah lah, setengah-setengah tempat kan. Kemarin macam contohnya ada orang menghina Nabi kita SAW dalam Facebook, kena tangkap kemarin, yang saya dengar lah kan. Jadi maknanya sini ialah, tapi setengah-setengah tu bukannya Nabi Muhammad itu diperolok-olokkan, Nabi Muhammad diperolokkan tu dihukum, bahkan dapat siaran akhbar lagi, dapat diwar-warkan, diviralkan lagi, dapat like lagi banyak, entah dapat juta berapa juta pun orang tengok, orang baca kan, tak ada masalah apa-apa. Sebab apa? Betapa dahsyatnya manusia lah kan. Jadi itu adalah kita katakanlah, yang mana nampaknya bila kita baca cerita-cerita ni, kita tengok, maka kita ni kena kerja kuat lagi lah kan. Ramainya manusia makin sesat, makin memperolokkan Nabi, memperolokkan Islam dan sebagainya, tak hirau kepada agama ni. Yang diherau ialah kepada dunia saja. Jadi Allah SWT sebut sifat mereka tu ialah mereka itu kufur dengan ayat Allah, dan juga mempermain-mainkan ayat-ayat dan juga rasul-rasul, huzwa, memperolok-olokkan, mempersenda-sendakan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sekarang Allah Ta'ala pun sekarang pergi pula kepada dalam ayat 107 ni, kita kata yang Allah SWT sebut pula, selepas daripada Allah Ta'ala ceritakan balasan orang kafir gini, Allah Ta'ala cerita orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi saya tak cerita panjang lah, beriman dan beramal soleh ni, Allah Ta'ala kata kanat lahum jannatul firdausi nuzula, mereka ini bagi mereka syurga Firdaus, syurga Firdaus yang menjadi nuzula, tempat tinggal mereka. Jadi Allah SWT sebutkan sini nama Firdaus. Firdaus tu ialah nama syurga, yang mana Nabi kita SAW pun pernah sebut kan, kalau kamu nak minta kepada Allah Ta'ala, mintalah syurga Firdaus. Dia adalah syurga yang tertinggi, yang berada di tengah-tengah, yang mana dari situlah mengalirnya sungai-sungai. Jadi Allah Nabi SAW ceritakan, maknanya kita minta yang tertinggi daripada Allah SWT. Jangan minta yang tepi-tepi je, ya Allah berilah aku syurga tepi-tepi, sudahlah. Tak, minta yang tertinggi. Dan bila kita nak minta yang tertinggi tu, maknanya usaha pun kena kuat lah kan. Itu maknanya bukan saja minta saja, tapi maknanya usaha, minta dan usaha. Jangan sembahyang pun tak, tapi nak minta syurga Firdausan, maknanya
bukan salah tu, tapi maknanya ialah maknanya kena usahakanlah untuk dapat yang tertinggi tu dan menjadi orang yang terbaik lah pada zaman kita benar. Dan kita dah ada contoh pada Nabi dan juga pada sahabat. Jadi kita tengok sini sekarang ni Allah SWT kata orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka itu Firdaus. Kemudian khalidina fiha, Allah Ta'ala sebutkan khalidi, mereka tu kekal di dalamnya. Kemudian tu dahlah kekal dalam tu, mereka kata apa? La yabruna anha hiwala, mereka tak nak. Hiwala ni artinya ialah bertukar ganti. Jadi maksud tukar ganti ni ialah makna mereka tak nak pindah daripada situ. Hiwala maknanya tak kira lah kalau kita duduk kan lama-lama, contohlah kata kita duduk atas dunia ni kan, kita duduk rumah hebat mana pun kadang-kadang boring juga, kita nak keluar juga kan, orang panggil, orang jumpa, kita nak pergi taman sana. Tapi orang duduk dalam syurga ni, orang buat apa-apa dia tak nak tukar dengan yang lain, nak yang tu je dah, seronok dalam tu kan, tak ada boring-boring, tak ada bosan-bosan. Jadi tu Allah SWT sebut kan bahawa mereka ini tak nak hiwala pergantian, mereka tak nak tukar-tukar dah, tukar ganti tak nak dah, mereka nak yang tu saja. Qul law kana al-bahru midan, seterusnya ialah Allah SWT sebut pula tentang kekuasaan, ilmu, hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil sebagai kalimatullah. Allah Ta'ala katakan wahai Muhammad, kalaulah law kana al-bahru, laut itu menjadi midad. Midad ni maknanya yang menyalur terus, bantuan, asalnya bantuan, tapi orang guna untuk makna pen tu kan. Sebab pen tu dakwah dia terus mengalirkan. Yang bawah tu tulis, yang atas tu terus membekalkan. Macam pulpen pun sama lah kan, dibekal. Itu nama dia midad, bantuan lah kan. Kalau tentera tu midad tu maknanya bantuan, yang belakang sambung lagi. Jadi di sini maknanya dakwah ni. Katakan wahai Muhammad, kalaulah laut itu menjadi dakwat li kalimati rabbi. Apa maksud kalimat sini? Kalimat, ada yang kata makna kalimat itulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, makna kira nikmat Allah. Ada yang kata maksud kalimat situ maksudnya ialah hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah. Ada yang kata maknanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua tu boleh. Katakan kalaulah laut ini menjadi sebagai dakwat untuk menuliskan kalimat Allah tadi, nescaya habis laut tu qabla an tanfada kalimat rabbi, habis laut sebelum daripada habis apa yang nak cerita tu. Daud jadi dakwah pun habis. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun diganda-ganda, datang lagi seperti itu pun habis juga, tak habis-habis kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kul innama, kemudian katakan wahai Muhammad, kul katakan aku ini manusia, aku ni beranak, aku ni sakit, aku ni diperanakkan, minta maaf aku ni diperanakkan, aku ni sakit, aku makan, ana bashar. Katakan, beritahu kepada mereka, aku ni bukannya malaikat terbang tak makan dan sebagainya. Aku ni manusia, mislukum, sama seperti kamu. Katakan, beritahu kepada mereka wahai Muhammad, yuha, cuma aku ni diwahyukan, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, iaitu nak beritahu bahawa Tuhan satu. Bukan aku ni anak Tuhan, bukan aku ni gini-gini, bukan kan, tak. Aku sama dengan kamu dari segi manusia, cuma aku ni dia dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Beritahu kepada mereka yang macam tu wahai Muhammad, dan beritahu bahawa Tuhan tu satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, oleh kerana tu maka sesiapa yang berharap, yang yakin berharap sini makna yakin yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, liqa'a rabbih, maka syarat dia ni dia, hendaklah yang pertama falyamal amalan solihah. Kalau dia yakin berjumpa dengan Allah, yakin dengan akhirat, yakin dosa, yakin pahala, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan syirik dengan apa-apa pun. Syirik kepada Allah SWT so akan batalkan, walaupun amal soleh bagaimanapun, walaupun amalan bagaimana baik pun, ikut Nabi kan banyak mana pun, tapi kalau ada syirik tak boleh. Jadi ada dua perkara di sini ulama sebut di hujung surah Kahfi ni, iaitu kita hendaklah, Allah Ta'ala minta kepada kita supaya yang pertama kita ikhlaskan kepada Allah Ta'ala saja, jangan bercampur syirik dan sebagainya, dan yang kedua hendaklah beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil sebagai amalan soleh. Jadi kalau buat jahat tapi ikhlas, tak jadi juga. Kalau ikhlas tapi tak buat baik, tak jadi juga. Jadi kena ada ikhlas, kena ada amalan yang soleh mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya yang ni saja tapi ni tak ada, ni ada tapi tak ada pun tak boleh, mesti dua-dua. Jadi sebab itulah Allah Taala kata siapa yang kata faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Setakatlah saja insya-Allah daripada surah Kahfi. Jadi insya-Allah kita jumpa akan datang surah Maryam, insya-Allah muka surat 305. Jadi insya-Allah jangan lupa insya-Allah untuk share sesi kita ni, link kita ni. Share nombor satunya, like, kerana like ni dia akan membantu insya-Allah mempopularkan, meramaikan lagi, dia akan menyebarkan lagi. Jadi sila like, tekan saja like tu kat bawah, kemudian jangan lupa tekan loceng, kemudian subscribe dan seterusnya. insya-Allah beri komen apa-apa yang patut insya-Allah kan. Banyaknya komen pun akan diambil kira juga dalam penyebaran video kita ni kan. Nak macam mana orang punya kan, orang punya syarikat kan, kita hanya menggunakan setakat ni lah manfaatkan. Jadi insya-Allah wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.